Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Okey, pada hari ini murid-murid bersama lagi dengan saya iaitu Cikgu Iman yang akan mengajar awak semua pendidikan jasmani dan kesihatan bagi tahun 2. Tema kita pada hari ini ialah unit 4 iaitu sarkas di bawah tajuk Seronoknya Saya. Seterusnya, kita terus bergerak kepada standard kandungan pengajaran kita. Kita tengok kepada domain psikomotor. 1.8 melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul bagi domain kognitif. 2.7 mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran putaran. Bagi domain afektif, 5.1 mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Kita bergerak kepada standard pembelajaran pula. Bagi domain psikomotor, 1.8.1 iaitu melakukan guling sisi berterusan. Bagi domain kognitif, 2.7.1 mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa melakukan guling sisi, guling depan dan guling belakang. Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh permukaan semasa melakukan guling sisi, guling depan dan guling belakang. Bagi domain afektif, 5.1.2 melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat. Jadi untuk pengajaran dan aktiviti kita pada hari ini, murid-murid boleh buka dan terus merujuk dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan dan buka pada halaman muka surat 38. Jadi berikut merupakan paparan ataupun keratan halaman pada muka surat 38. Jadi tajuknya seperti di atas ialah seronoknya. Jadi murid-murid boleh lihat dalam halaman tersebut terdapat ilustrasi iaitu seorang budak lelaki sedang melakukan lakuan guling sisi. Jadi murid-murid boleh lihat budak lelaki tersebut berkata, "Saya akan pastikan bahagian belakang badan menyentuh tikar terlebih dahulu." Jadi, jika murid-murid hendak menguasai guling sisi, murid-murid perlu memastikan bahagian belakang badan ataupun sisi bahu menyentuh tikar terlebih dahulu. Ingat, sebelum melakukan aktiviti ini ataupun sebarang aktiviti, pastikan kawasan tersebut dilapik dengan tikar ataupun tilam sebelum melakukan gulingan. Pastikan juga permukaan yang dilakukan ialah lembut supaya dapat menyerap daya dan mengelakkan kecederaan semasa melakukan lakuan guling sisi. Jadi, sebelum murid-murid menguasai guling sisi, kita lihat dahulu langkah keselamatan sebelum melakukan lakuan guling sisi. Terdapat 5 langkah keselamatan yang perlu murid-murid titik beratkan dan patuhi sebelum melakukan aktiviti. Yang pertama, pastikan murid-murid mempunyai tubuh badan yang sihat. Dan kedua, pastikan murid-murid melakukan lakuan guling sisi di ruang yang luas dan selamat. Dan yang ketiga, seperti yang cikgu katakan sebentar tadi, pastikan murid-murid guling di atas permukaan yang lembut seperti tikar ataupun tilam. Dan yang keempat, murid-murid hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk melakukan aktiviti tersebut. Dan yang kelima, murid-murid perlu memperkemaskan pakaian. Ingat, murid-murid dilarang untuk memakai jam ataupun sebarang perhiasan ataupun peralatan di badan yang boleh mendatangkan kecederaan semasa melakukan aktiviti. Jadi sebelum murid-murid menguasai lakuan guling sisi ini juga, akan tunjukkan ansur maju terlebih dahulu. Bagaimanakah aktiviti ansur maju tersebut? Aktiviti ansur maju tersebut ialah dikenal pasti sebagai gulingan balak. Jadi, terdapat 2 langkah untuk melakukan aktiviti ansur maju ini. Yang pertama, tangan dan kaki diluruskan dan yang kedua, guling dari kanan ke kiri sehingga lakuan selesai.
Jadi murid-murid boleh tengok contoh yang cikgu telah lakukan. Tangan dan kaki diluruskan, kemudian guling dari kanan ke kiri sehingga lakuan selesai. Dapat murid-murid? Seterusnya, kita masuk kepada lakuan guling sisi. Untuk melakukan aktiviti ataupun lakuan guling sisi ini, terdapat 6 langkah yang perlu murid patuhi. Dan 6 langkah yang telah ditetapkan ini adalah bertujuan untuk memastikan murid-murid melakukan lakuan guling sisi dengan betul dan dapat menguasai lakuan guling sisi. Apakah langkah-langkahnya? Kita tengok yang pertama, melutut dengan sebelah kaki di permukaan seperti gambar berikut. Kemudian, kedua-dua tangan menyentuh permukaan dan badan membongkok ke hadapan. Dan yang ketiga, ketika badan dibongkokkan ke hadapan, dagu dirapatkan ke dada. Kemudian, sisi bahu akan menyentuh permukaan terlebih dahulu. Kemudian, tolak kaki dan hayun badan ke sisi bagi langkah kelima. Dan langkah keenam iaitu langkah terakhir sekali ialah angkat semula badan dan kembali kepada kedudukan asal. Contoh lakuannya seperti berikut. Melutut dengan sebelah kaki di permukaan, kedua-dua tangan menyentuh permukaan dan badan membongkok ke hadapan, dagu dirapatkan ke dada, sisi bahu menyentuh permukaan terlebih dahulu dan tolak kaki dan hayun badan ke sisi. Cikgu tunjuk sekali lagi. Dan angkat semula badan dan kembali kepada kedudukan asal. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat memahami aktiviti tersebut dan dapat melakukan aktiviti tersebut dengan selamat dan betul. Ingat pesan cikgu sekali lagi, pastikan aktiviti dilakukan di tempat yang luas dan selamat serta di bawah pemantauan orang dewasa. Sekian saja pengajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat menjalani aktiviti.